Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nur Arisha binti Fazilah, nombor matrik 1180819. Saya akan membentangkan assignment individu pejuang saham bertajuk Fibonacci Enhancement. Sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut tentang tajuk utama kita iaitu Fibonacci Enhancement, mari saya mulakan dahulu penulisan saya dengan pengenalan tentang Fibonacci. Adakah anda tahu siapakah pengasas Fibonacci? Fibonacci diasaskan oleh Leonardo Pisano Bonacci yang juga dikenali sebagai Leonardo Fibonacci. Beliau ialah ahli matematik atau pakar matematik Itali, berbangsa Itali yang tersohor pada abad ke-12. Beliau telah dianggap antara ahli matematik barat yang sangat berkebolehan, berbakat dan boleh dikatakan greatest of all time. Fibonacci terkenal kerana beliau memberi sumbangan yang besar dalam bidang matematik. Tidak ramai yang menyedari bahawa Fibonacci yang memberikan sistem nombor perpuluhan kepada dunia iaitu sistem penomboran Hindu-Arab yang menggantikan sistem angka Rom. Ketika beliau mempelajari ilmu matematik, beliau tidak menggunakan simbol Rom yang tidak memiliki angka 0 dan tidak memiliki nilai tempat. Akan tetapi, beliau menggunakan simbol Hindu-Arab iaitu daripada nombor sifar hingga 9. Di samping itu, Fibonacci memperkenalkan kepada dunia bagaimana cara untuk menggunakan sistem penomboran yang sekarang ada dalam bukunya berjudul Liber Abaci. Buku tersebut telah diterbitkan oleh Fibonacci pada tahun 1202. Selain itu juga, antara judul buku yang diterbitkan oleh Leonardo Pisano Fibonacci termasuklah Practica Geometriae iaitu The Practice of Geometry pada 1220, Liber Quadratorum iaitu The Book of Square Numbers pada 1225, Flos de Flower pada 1225 dan juga surat kepada Master Theodore. Sebenarnya, urutan Fibonacci itu sendiri telah diberi nama oleh ahli matematik Perancis iaitu Edouard Lucas pada tahun 1870-an. Ia telah terbukti bahawa turutan Fibonacci ini sangat berguna dan muncul dalam pelbagai bidang matematik dan sains yang berbeza. Di samping itu, wujudnya Fibonacci Quarterly iaitu sebuah jurnal moden adalah bertujuan untuk mempelajari matematik dengan urutan yang betul. Dalam hal ini, telah dikatakan bahawa nombor Fibonacci mendefinisikan tentang sistem penomboran alam semula jadi dan pertumbuhan makhluk hidup termasuk jel, kelopak bunga, gandum, sarang lebah, corak benih, cengkarang siput dan sebagainya. Fibonacci adalah satu siri nombor yang dihasilkan mengikut susunan berikut. Turutan nombor yang dihasilkan Fibonacci ialah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 sehingga infinity, di mana setiap nombor adalah jumlah dua nombor sebelumnya. Contohnya, nombor Fibonacci pertama F1 adalah 1, manakala nombor Fibonacci kedua F2 juga adalah 1. Daripada nilai-nilai ini, nombor Fibonacci seterusnya iaitu F3 dapat diperolehi dengan menambah F1 tambah F2, iaitu 1 tambah 1 bersamaan 2. Maka, F3 bersamaan 2. F4 dapat diperolehi dengan menambah F2 tambah F3 iaitu 1 tambah 2, maka F4 bersamaan 3. Begitu juga nombor Fibonacci seterusnya dengan menambah dua nombor sebelumnya seperti jadual 1, rujuk muka surat 10. Kemudian, gambar rajah di atas adalah menunjukkan contoh turutan nombor untuk pengiraan Fibonacci secara manual, di mana setiap nombor adalah jumlah dua nombor sebelumnya. Jenis-jenis Fibonacci. Secara asasnya, terdapat 6 jenis Fibonacci, iaitu Fibonacci Retracement, Fibonacci Enhancement, Fibonacci Zone Masa, Fibonacci Arca, Fibonacci Saluran. Walau bagaimanapun, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut dan telus tentang satu jenis Fibonacci sahaja, iaitu Fibonacci Enhancement.
Fibonacci Enhancement. Fibonacci Enhancement dikenali sebagai Fibonacci Expansion dan Fibonacci Extension. Ia membawa maksud pengembangan atau penyambungan. Fibonacci Enhancement adalah sangat popular dalam kalangan trader kerana ia adalah alat yang boleh digunakan untuk fokus arah hadapan market ataupun lebih dikenali sebagai Future Support and Resistance. Dalam erti kata lain, ia bertujuan untuk menetapkan sasaran keuntungan dan menganggarkan sejauh mana harga boleh bergerak selepas pergerakan harga sebelumnya. Fibonacci Enhancement akan digunakan oleh trader untuk mendapatkan arah pemanjangan sesuatu trend oleh harganya. Ini bermakna Fibonacci yang digunakan adalah untuk mencari aras-aras Fibonacci yang berada di atas 100%. Oleh itu, adalah mudah bagi trader untuk menentukan keuntungan dengan menggunakan Fibonacci Enhancement. Tahap Fibonacci Enhancement yang biasa digunakan adalah 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 200%, 238.2%, 261.8%. Cara asas memplot Fibonacci Enhancement. Sewaktu memplotkan Fibonacci Enhancement, kita dikehendaki mengambil kira dua garis harga. Garisan pertama iaitu AB mewakili pergerakan harga yang searah dengan trend utama. Jarak di antara titik A dan B dilihat sebagai 100% dan sangat penting untuk pengiraan seterusnya. Garisan kedua iaitu BC adalah pembetulan bagi pergerakan harga sebelumnya, manakala hujungnya iaitu titik C adalah titik permulaan bagi memplotkan aras-aras Fibonacci Enhancement sejajar dengan pekali-pekalinya. Terdapat juga pilihan bagi Fibonacci Enhancement untuk menggunakan aras 2.618 dan 4.236. Indikator Fibonacci Enhancement di sini digunakan untuk mencari kedudukan garisan ketiga. Titik D adalah tempat di mana anda harus letakkan ambilan untung anda. Ia terletak di perluasan 161.8%. Sekiranya trend kuat, harga mungkin bergerak lebih jauh ke atas. Jadi, perluasan 261.8% juga sasaran yang berpotensi. Uptrend dan downtrend. Fibonacci Enhancement terbahagi kepada dua bentuk iaitu Fibonacci Enhancement Uptrend dan juga Fibonacci Enhancement Downtrend. Sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, kenali dahulu asas arah pergerakan pasaran iaitu uptrend dan downtrend. Berdasarkan graf TradingView di muka surat 38 dan 39 iaitu Top Glove Corporation Berhad, dapat kita lihat berlakunya pergerakan uptrend dari tahun 2009 hingga 2019. Oleh itu, bagaimanakah cara untuk memplot titik-titik untuk mendapatkan level Fibonacci Enhancement bagi uptrend dalam TradingView? Pertama sekali, setelah anda memilih carta syarikat di aplikasi TradingView, anda dikehendaki untuk menekan butang lanjutan Fibonacci berdasarkan arah aliran seperti rajah di bawah. Seterusnya, anda boleh teruskan untuk memplot titik swing low dan swing high. Titik swing low bermaksud graf paling rendah di mana anda dikehendaki untuk memilih lilin paling rendah di dalam graf tersebut. Manakala swing high bermaksud anda dikehendaki untuk memplotkan titik pada graf yang paling tinggi atau lilin yang paling tinggi dalam graf tersebut. Berdasarkan graf Top Glove Corporation Berhad, titik swing low adalah pada tahun 2009, manakala titik swing high adalah pada tahun 2019. Titik ketiga iaitu pada 1 November 2019, rujuk rajah di bawah, diperlukan untuk menentukan aras-aras Fibonacci Enhancement.
Kemudian, secara automatik, aras-aras Fibonacci Enhancement pergerakan uptrend akan terbentuk seperti mana yang telah ditunjukkan pada graf Top Glove Corporation Berhad pada muka surat 38 dan 39. Berdasarkan graf tersebut, dapat kita lihat aras Fibonacci Enhancement mampu meningkat pada tahap paling tinggi adalah pada 4.236 iaitu pada harga MYR 9.805. Dalam pada itu juga, aras Fibonacci Enhancement yang paling rendah adalah pada kosong iaitu pada harga MYR 1.48. Selain itu juga, kita dapat lihat aras-aras Fibonacci Enhancement adalah pada 3.618 iaitu pada harga MYR 8.558, 2.618 iaitu pada harga MYR 6.605, 1.618 iaitu pada harga MYR 4.625 dan seterusnya, rujuk graf tersebut. Di saat itulah, trader perlu mengambil keuntungan kerana mungkin market akan jatuh selepas peningkatan Fibonacci Enhancement. Selanjutnya, graf TradingView pada muka surat 46 dan 47 iaitu daripada Sapura Energy Berhad menjelaskan pula tentang aras-aras Fibonacci Enhancement bagi pergerakan downtrend. Cara untuk mendapatkan aras-aras Fibonacci Enhancement bagi downtrend sama sahaja seperti uptrend. Pertama sekali, di mana setelah anda menekan carta syarikat yang anda pilih di aplikasi TradingView, anda dikehendaki menekan butang lanjutan Fibonacci berdasarkan arah aliran sebagaimana dalam rajah di bawah. Seterusnya, setelah anda memilih butang lanjutan Fibonacci berdasarkan arah aliran, anda dikehendaki untuk menentukan di mana titik swing high dan juga titik swing low. Swing high dan swing low adalah sangat penting dalam menentukan aras-aras Fibonacci Enhancement. Setelah anda mengenal pasti titik-titik tersebut, pelotkan titik-titik itu iaitu daripada swing high pada 2 Disember 2013 hingga ke swing low bertarikh 5 Mei 2015. Kemudian, lanjutkan pada titik seterusnya iaitu pada 2 Mei 2017 di mana titik tersebut adalah titik permulaan bagi memplotkan aras-aras Fibonacci Enhancement bagi downtrend. Akhir sekali, secara automatik, wujudnya aras-aras Fibonacci Enhancement bagi pergerakan downtrend yang kita cari daripada Sapura Energy Berhad. Berdasarkan graf tersebut, aras Fibonacci Enhancement yang paling rendah adalah 0.786 bersamaan MYR 0.070 diikuti 0.0618 pada harga MYR 0.450, seterusnya 0.5 iaitu berharga MYR 0.72 dan selanjutnya. Nilai paling tinggi bagi Fibonacci Enhancement pergerakan downtrend ini adalah pada harga MYR 1.860. Pada 2 Mei 2017, Sapura Energy Berhad cuba untuk retest resisten, akan tetapi graf menunjukkan keputusannya adalah semakin menurun dan teruk. Secara keseluruhannya, walaupun kita membuka sell order pada sesuatu titik, tetapi kita masih tidak mengetahui akan target profit kita. Oleh itu, Fibonacci Enhancement sangat membantu untuk mengetahui target profit kita tidak kiralah dalam situasi uptrend maupun downtrend. Kesimpulannya, jelaslah bahawasanya tujuan utama trader adalah untuk mengaut keuntungan yang tinggi. Oleh itu, Fibonacci Enhancement adalah salah satu indikator yang sangat mudah untuk diaplikasi oleh trader. Bukan itu sahaja, malah ia juga mudah untuk dipelajari khususnya kepada sesiapa sahaja yang baru berjinak dalam dunia pelaburan. Akhir kata, ilmu trading sebenarnya perlulah dipelajari oleh semua peringkat umur supaya ekonomi negara kita terus maju dan membangun. Walau bagaimanapun, jangan pula kita mengabaikan syariah agama kita. Kita berdaganglah di tempat atau platform yang halal supaya dunia dapat, akhirat pun dapat.